Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran hari ini di Malaysia edisi Rabu 29 Julai 2020 bersama dengan 8 Zulhijjah 1441 Hijrah. Temankan kami bertiga. Saya Hanif Miswan. Saya Sofia Nur Solihatun. Saya Fariha On. Kanan dulu, kanan lebih afdal. Baik, kanan dulu. Okey. Dan diharapkan anda semua sihat walafiat kan. Walaupun kita masih lagi dalam PKPP, Ya. tapi pastinya kita nak seru juga kita semua kekalkan mood PKP itu kan, sebab itu yang antara disarankan bagaimana kita masih lagi perlu menjaga apa yang telah kita lakukan, dan kita ketahui norma baru itu telah menjadi kebiasaan baru bagi kita semua. Ya. Dan pastinya antara yang kita ingin kongsikan pagi ini telah pun disebut-sebutkan oleh seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan bekas Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Najib Razak sendiri. Yang pastinya kita melihat begitu banyak perkembangan hari semalam sahaja di mana bekas Perdana Menteri kita telah pun dijatuhkan selama 12 tahun penjara dan juga denda RM210 juta. Ini berkenaan dengan 7 pertuduhan dan seleweng wang sebanyak RM42 juta. Dan mungkin apa yang ingin kita perkatakan adalah jika anda sedang saksikan visual yang kami paparkan ini, selain daripada perbincangan semalam, akan kita kupas dengan lebih lanjut nanti. Tetapi ini adalah satu perkara yang penting juga yang perlu kita berikan perhatian berkaitan dengan kebimbangan wujudnya kluster mahkamah lah katanya. Dan kerana mahkamah semalam memang dibanjiri dengan ribuan rakyat Malaysia, terutamanya yang menyokong ataupun yang mahu menyaksikan berkenaan dengan perbicaraan ini, dan saksikan juga apa yang ditinggalkan selain daripada kenangan adalah dengan sampah-sampah yang ditinggalkan di jalan sekitar ke mahkamah tersebut. Bukannya tidak dibenarkan, tetapi pastinya setiap hari dan setiap masa kita dengar apa yang perlu kita lakukan sekarang ini, kita kan berdepan dengan satu masalah dunia, pandemik COVID-19 ini. Kita mengharapkan bukannya tak boleh datang memberi sokongan dan sebagainya, tetapi ambil kira juga keadaan yang kita berada sekarang ini. Kalau kata jarak, kalau lihat gambar itu sendiri pun itu satu lagi membawa salah satu risiko kan. Kesedaran sivik itu sendiri, bagaimana membabitkan pembuangan sampah. Kita pun tahu kan, elakkan 3S, sempit, lepas tu sesak, sembang dengan dekat, itu memang dah menjadi antara norma baru kan. Kita mengharapkanlah tidak ada Betul. kluster baru yang membabitkan mereka ini. Ya, dan pastinya kita tahu juga sekiranya kita lihat kenaikan nombor 3 digit itu, maka PKPP ini akan bermula semula kebalik semula kepada PKP. Dan ini kita tidak inginkan. Dah berbulan kita betul-betul berjuang dan melihat perubahan yang cukup baik. Ini jatuh kepada tanggungjawab kita sendiri pastinya. Dan walaupun kita dalam keadaan yang ingin menunjukkan mungkin perasaan ataupun apa-apa sahaja yang ingin dizahirkan, tetapi tanggungjawab kita itu perlu dijaga setiap masa, kerana sekiranya kita leka sekejap sahaja, boleh kita melihat peningkatan nombor 3 digit itu, dan bukan kata susah untuk capai kalau kita tak menjaga SOP yang telah pun diterapkan selama ini. Dan semalam pun peningkatan kes telah pun kembali meningkat, menjadi kebimbangan. Dan bayangkan sekarang ini, hari ini, pagi ini sebenarnya telah pun ada yang memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung. Dan dan semalam secara berseluruh lah ketika kami berbual bersama rakan-rakan, ada rakan saya yang ingin pulang ke kampung dan ada seorang lagi yang secara berseluruh, tetapi ada pengajaran yang di situ mengatakan bahawa bayangkan kalau dah pulang ke kampung, ada pengisytiharan untuk PKP kembali dilaksanakan dan akan tersekatlah di kampung. Kita harap tidak begitu. Tapi kita ada kemungkinan untuk sebegitu, dan sekarang ini perkembangannya walaupun masih lagi dalam PKPP, tapi nampak semua macam dah kembali ke kebiasaan lama ni. Kan, dengan sokongan yang sebegitu, dengan sekejap je kan. Semalam hari apa? Selasa kan? Selasa. Isnin tu kita tengok sikit kan, 1 digit. Lepas tu semalam 12 tengah hari 39 kes baru. Dan kes di Sarawak pula sangat menakutkan. Kita melihat zon merah dan semakin lama semakin meningkat nombor di sana, dan kita harapkan agar keadaan di situ boleh beransur pulih. Kita harap, kita doakan, tapi pastinya di kawasan Semenanjung pula jangan pula kita leka dengan keadaan semasa sahaja, tapi kita melupakan perjuangan kita, kerana nombor yang kita melihat peningkatannya pun semalam sahaja 39 kes positif. Dan sudah lama kita tak melihat 2 digit yang agak besar juga nombor dia sebenarnya. Kes tempatan tu sebenarnya. Betul. Kan penularan tempatan tu
daripada 39, 28 penurunan tempatan. Dan berlaku di Semenanjung pun ada, di Kedah pun ada, dan difahamkan kalau kita baca perincian tersebut, kita pun jadi macam takutlah sebab ada yang berpulang dari negara, diisytiharkan negatif, tidak mengalami gejala dan kemudian menjalani pemeriksaan kedua disahkan positif. Dan mereka yang berada berdekatan, kontak rapat itu, 5 daripada mereka positif juga. Jadi bayangkan jika kita masih lagi bebas tidak memikirkan berkenaan dengan perkara tersebut, kita juga tidak akan terlepas daripada perkara sebegini. Kami mengharapkan sempena dengan Aidiladha ini, kita tahu bahawa ini raya yang memerlukan pengorbanan. Jadi teruskan pengorbanan anda sebagai rakyat Malaysia. Apa yang harus kita lakukan, berkorbanlah demi negara sebenarnya, untuk kita semua. Beraya juga, tapi perlu diingatlah. Beringat-ingat orang kata. Baik, mungkin kita boleh kongsikan terlebih dahulu artikel akhbar pada hari ini. Rakan-rakan yang lain. Kita boleh mulakan terlebih dahulu di Berita Harian. Izinkan saya dulu. Silakan. Okey, di muka hadapan pastinya memaparkan ini antara kes yang menjadi sebutan. Apatah lagi perbicaraan telah dilaksanakan lebih setahun. Jadi Najib kena penjara 12 tahun, didenda 210 juta ringgit. Bila semalam ramai juga yang buat kira-kira matematik, kan, bila kata 7 disabit 7 kesalahan, ada 7 kesalahan bersalah, maknanya 3 diakibatkan oleh pecah amanah. 3 lagi adalah kes pengubahan wang haram. 1 membabitkan salah guna kuasa. Apabila kata 3 tu setiap tu 10 tahun setiap satu kan. Jadi ramailah buat kira-kira kata 72 tahun. Tapi sebenarnya telah dilakukan secara serentak, bermakna hanya 12 tahun sahaja. Jadi Mahkamah Tinggi telah benarkan permohonan tangguhkan pelaksanaan hukuman penjara denda sehingga rayuan diputuskan di Mahkamah Rayuan. Rentetan daripada laporan tersebut di halaman kedua, 3, 4 dan 5. Ini semuanya berkaitan dengan kes SRC International ini, yang kabarnya ada juga mengatakan bahawa 70 selewang dana SRC International 42 juta ini. Ada yang kata di paparan keempat tiada bukti Raja Arab beri dana, dan semalam mula kata Mahkamah Tinggi menolakkan rayuan untuk tangguh hari Isnin. Kerana kalau boleh lakukan sekarang. Jalan terus Sebenarnya banyak dan juga pelbagai respon diberikan. Termasuk daripada kedua-dua belah pihak dan sekarang ni kita perlu memahami dan menghormati prosedur mahkamah itu sendiri. Selepas ini mungkin akan melalui proses rayuan dan ikat jamin telah pun dibenarkan dan Datuk Seri Najib diminta untuk melaporkan diri setiap 1 dan 15 hari bulan di Balai Polis yang berdekatan. Jadi kita perlu menghormati proses tersebut sebagai rakyat Malaysia. Tak kiralah kita ni penyokong di pihak yang mana ataupun kita ni neutral sekalipun, kita perlu menghormati dan melihat saja dan memahami bahawa ini proses mahkamah, masih lagi dalam proses mahkamah. Okey? Benar. Saya setuju. Dan pastinya kita ingin kongsikan juga rentetan berkenaan dengan tindakan penyokong Najib berkumpul tanpa kawalan kendiri, dan pastinya dikongsikan di berita di Harian Metro di halaman yang kelima. Dikatakan di sini kekecewaan jelas dirasai Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham atas tindakan penyokong sendiri yang pastinya tidak melihat atau menjaga SOP penjarakan sosial, dan pastinya dilihatkan di sini sudah terang lagi suluh setiap hari Kementerian Kesihatan mengingatkan rakyat Malaysia untuk patuh pada SOP untuk penjarakan sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kerap cuci tangan. Dan ini mendatangkan kekecewaan yang cukup tinggi bukan sahaja bagi Ketua Pengarah Kesihatan kita, malah juga seluruh rakyat Malaysia yang rata-ratanya telah pun menyuarakan pendapat, perasaan di laman Twitter dan sebagainya. Gambar yang dikongsikan di sini anda boleh lihat sendiri, berpusu-pusu, berasak-asak dan pastinya tiada penjarakan sosial, dan ini menjadi kegusaran orang ramai seluruh rakyat Malaysia dalam kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, dan kita pastinya tidak inginkan. Ada yang berkongsikan juga risau pula ada kluster disebabkan hari ini. Jadi ini menjadi peringatan kepada semua, sekiranya kita ke mana-mana dan sekiranya kita melihat seseorang itu tidak menjaga SOP, jatuh kepada tanggungjawab kita untuk mengingatkan orang itu supaya kita semua boleh menjaga diri kita sendiri. Baik. Okay. Baik, itu perinciannya di Harian Metro. Saya nak teruskan ni satu perkongsian berkenaan dengan berita sukan di NST. Ini berkaitan dengan apa yang sedang melanda negara ketika ini, berkaitan dengan seorang legenda bola sepak Perak dan juga kebangsaan, Khalid Jamlus, yang dikatakan menolak tawaran daripada AMD Akademi Mutadhari, dan ini mendapat perhatian daripada B. Satanaden, Ketua Jurulatih Pasukan Selangor, mengatakan bahawa Khalid shouldn't be choosy. MFCA President B. Satanaden says Khalid Jamlus, who has resorted
to selling his golden boot should stop making excuses and grab the AMD coaching opportunity. Perinciannya boleh dibaca di halaman ke-54 ni kerana Khalid dikatakan tidak mahu menerima jawatan tersebut yang ditawarkan oleh pihak KBS kerana berjauhan dengan family-nya. Tapi menurut Sultan Aden yang juga merupakan bekas ketua jurulatih pada Khalid Jamlus mengatakan bahawa Khalid should make the sacrifice in life for a player. His last drawn salary won't be like what he will be paid when he starts as a coach. It's like starting from the bottom in a company. Dan I think it will be good for Khalid to go to AMD, but if he can't go because of his family and he wants to find people to hire him near his home, might as well get someone to open an academy near his house. Jadi ini mungkin antara peringatan daripada bekas jurulatih kepada pemainnya lah, kepada anak didiknya. Jadi ini mungkin antara warna-warni berkenaan dengan berita sukan di Malaysia pada ketika ini. Okay? Baik, hari ini nanti Malaysia ini akan mengupas lebih lanjut berkenaan dengan rezeki jemaah Malaysia menunaikan ibadah haji. Kan semalam kita dah cakap bahawa Arab Saudi kan hanya menerima 10,000 orang sahaja. Jadi ini antara yang nak bincangkan antara mereka yang bertuah, saya rasa, yang terpilih untuk mengerjakan ibadah haji. Betul. Dan sebenarnya dengan Raya Korban yang semakin dekat ni, keistimewaan Hari Arafah itu sendiri, dan juga selepas ini kita mengharapkan sedikit pendekatan untuk memahami. Mungkin ada segelintir yang masih lagi, benda ini kan menjadi cakap-cakap kita semua berkenaan dengan kes keputusan Datuk Seri Najib Razak tu. Dan jangan lupa rakan-rakan kita di Facebook. Kita nak meraihkan juga kerana kabarnya pagi ini. Tu dia, siapa tu di Facebook sekarang ni? Ramai yang memberikan interaksi, kita mengalu-alukan pandangan dan juga pendapat. Tapi kita minta untuk berhemah jugalah di sana dengan komen-komen anda. Pagi ni katanya ramai juga lebih 300 menonton tadi. Izan apa? Fiza Izani. Selamat pagi. Terima kasih kerana menonton kami. Ramai di Facebook. Teruskan berikan idea-idea yang bernas juga untuk kami. Kalau misalnya ada kan apa yang perlu kami warakan. Terima kasih kepada anda kerana meluangkan masa, dan pastinya sokongan anda ini sangat kita hargailah kerana kita akan sedaya upaya menyampaikan yang terkini bagi anda semua. Baik, kita akan teruskan perkongsian kita hari ini. Pastinya sebelum kita melihat perbincangan yang pertama, pastinya berkenaan dengan keputusan kes Datuk Seri Najib Razak. Itu antara yang ingin diperdagangkan rakyat Malaysia pastinya berkenaan dengan keputusan ini. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dulu bingkisan yang disediakan oleh wartawan Faris. Ini berkenaan dengan Pekan Kuala Pilah yang sebelum ini dikenali dengan barangan salainya, dan ia turut mendapat perhatian penduduk dari Lembah Kelang, Melaka dan Johor yang berkunjung pada hujung minggu kerana harga emasnya yang murah. Mari kita saksikan. Ini berminatlah ni kalian ni. Suka? Wow. Pekan Kuala Pilah Negeri Sembilan amat sinonim dengan penghasilan makanan berasaskan salai. Namun tidak ramai yang tahu, sebenarnya pekan kecil ini menyimpan keistimewaannya yang tersendiri. Selain terkenal sebagai tempat untuk mendapatkan barangan salai, pekan ini juga menjadi tumpuan pembeli barangan emas kerana harganya yang murah. Tidak hairanlah setiap kali hujung minggu atau cuti kelepasan am, tempat ini akan didatangi pengunjung luar, terutama dari Lembah Kelang, Melaka dan sekitar Johor untuk membeli emas. Oleh itu, pemandangan pengunjung beratur dan menunggu giliran di hadapan kedai emas seperti ini adalah satu kebiasaan bagi mereka yang sering ke sini. Bagi peniaga emas di sini, ketiadaan persatuan yang mengawal mereka membolehkan setiap peniaga menawarkan harga terbaik kepada pelanggan yang datang. Keadaan ini telah mewujudkan persaingan yang sihat dalam kalangan mereka. Dan pada masa yang sama, pelanggan turut mendapat keuntungan kerana boleh mendapatkan barangan kemas impian mereka pada harga yang mampu dimiliki. Di Pilah memang terkenal sejak dulu lubuk emas kan. Jadi kita tekalkan tradisi tu. Kuala Pilah tak ada persatuan.
Maknanya pemilik yang akan menentukan harga emas pada hari itu. And then second is hubungan dengan macam harga upah lebih murah sebab kos dekat Pilah lebih murah. Permintaan sangat tinggi. I mean like terutama sekali sekarang ni lah, walaupun harga emas tinggi, bila diorang tahu emas di Pilah murah, diorang sanggup datang walaupun dari jauh, which is like weekend kita orang memang ramai. Apa yang pasti, harga emas yang murah di pekan kecil ini turut membawa limpahan rezeki kepada pengusaha lain di Kuala Pilah. Ketibaan pengunjung luar yang ramai telah membolehkan aktiviti ekonomi dari pelbagai sektor terus bergerak aktif, terutama dalam masa yang mencabar seperti sekarang ini. Baik, itu sebagai daripada keunikan yang ada di Kuala Pilah. Pastinya nanti Nenak Raya ini adalah ramai bersusu ke sana dengan harganya yang murah tu ya. Baik, kita nak teruskan perbincangan lebih serius lagi berkenaan dengan keputusan kes Datuk Seri Najib Razak yang merupakan mantan Perdana Menteri kita yang ke-6 tentang kes SRC International ini, iaitu penyelewengan wang dana 42 juta. Kita bersama dengan Datuk Muhammad Haziq Pillay, merupakan peguam bela berada di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fariha. Baik, Datuk, Ya, pastinya hari ini semua akhbar membicarakan berkenaan dengan isu ini dan sejak semalam lagi seluruh rakyat Malaysia memberikan penumpuan berkenaan dengan kes dan juga keputusan ini ya. Mungkin Datuk boleh kita kongsikan sedikit melihat bagaimana apabila kita tahu telah dibicarakan lebih daripada setahun dan semalam adalah keputusannya. Ini adalah boleh dikategorikan sebagai perfect tinggi juga kan? Mungkin boleh Datuk ulas sedikit berkenaan dengan keputusan semalam. Well, keputusan semalam ialah kita sebagai rakyat, sesiapa kita kena akur sebab itu adalah pendapat mahkamah bahawa Datuk Seri bersabit dengan 7 kesalahan. Yeah. Datuk Seri telah dituduh di bawah 7 kesalahan, 1 di bawah Akta SPRM, 3 di bawah amlah dan 3 lagi di bawah kanun kesiksaan. So, pembicaraan telah mengambil proses lama lebih kurang setahun lebih, ramai saksi yang telah beri keterangan dan setelah pembelaan dipanggil, maka mungkin hakim dah menilai dan membuat satu keputusan. So, keputusan ini masih sedang saya percaya dalam proses rayuan nanti. So, saya tidak akan sentuh dengan intipati kes lah. Cuma saya boleh nyatakan apa yang kita baca daripada akhbar. Okey Datuk, bila kata boleh melakukan dibenarkan proses rayuan itu, maka ini bila ambil buat rayuan ini ambil masa yang lama lah maknanya kan untuk menjalani hukuman itu. Okey, ialah sekarang ni hukuman telah digantungkan malam dengan syarat-syarat tambahan. So sekarang ni ada sabitan tetapi keputusan ini masih boleh dirayu kepada Mahkamah Rayuan dan selepas Mahkamah Rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. So ini walaupun ada satu kesalahan tetapi masih ada 2 lagi proses yang belum digunakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri. So ada lagi Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan Fariha. So keputusan ini apabila dirayu boleh sama ada diketepikan atau sebagainya. Ya, so belum ada ketentuan pastilah. So, sebab itu memang hak seseorang, sesiapa tertuduh mempunyai hak untuk di bawah perlembagaan untuk rayu kepada 2 lagi mahkamah. Sebab ia bermula di Mahkamah Tinggi. So, selepas Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan selepas Mahkamah Rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Ya, maknanya kalau proses rayuan ini, adakah beliau boleh menjalankan tanggungjawab beliau sebagai wakil rakyat? Okey, sebagai wakil rakyat, kalau kita tengok, kita kena lihat kepada perkara 481E Perlembagaan Malaysia 41E menyatakan bahawa kalau disabitkan sepatutnya hilang kerusi, tetapi kalau ada rayuan dibuat di bawah perkara 484 Perlembagaan Malaysia, maka Yang Berhormat Datuk Seri masih boleh menunaikan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Masih boleh hadir ke Dewan, masih boleh bentangkan soalan dan jawab soalan sebagainya di dalam Dewan Rakyat. So, kalau ada rayuan, tetapi rayuan perlu dikeputuskan
dilakukan dalam masa 14 hari daripada tarik keputusan, iaitu semalam. So, apa yang saya baca memang rayuan akan dibuat sebab kes-kes umpama ini adalah antara kes terbesar di negara kita ni. So, dah tentu mesti ada rayuan. Dan saya pun baca peguam Datuk Seri ada menyatakan ada rayuan. So, apabila saja ada rayuan, sehingga keputusan rayuan itu ditentukan di mahkamah rayuan nanti, dia masih boleh menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Okey, Datuk. Dan kita tahu bahawa hukuman 12 tahun. Sepatutnya kalau kesemuanya 72 tahun kan. Jadi sebab dilakukan serentak 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Ada yang kata kenapa dengan jumlah 210 juta ringgit tu dendanya yang dikenakan? Okey, sebab antara tuduhan-tuduhan yang telah dikemukakan terhadap Datuk Seri Najib, satu daripadanya adalah di bawah Seksyen 231 Akta SPRM. Nah, kalau disabitkan berkaitan dengan seksyen tersebut, maka di bawah Seksyen 24 Akta yang sama menyatakan bahawa hukuman penjara adalah maksimum 20 tahun ataupun penjara tidak kurang daripada 5 kali jumlah suapan. So, kalau kita lihat, di dalam kes ini, tuduhan adalah jumlah suapan adalah 42 juta. So, mahkamah telah kalikan 5, 42 juta itu menjadi 210 juta. Ya? Baik. Sebab tangan mahkamah, jika ada kesabitan, tidak boleh kurang daripada 5 kali nilai suapan. Itu minimum? Itu minimum, ya. Baik. Datuk, dan bila kita lihat semalam keputusan yang keluar, pastinya ada juga yang mulut cakap-cakap ni mempertikaikan kewibawaan hakim dan berita-berita palsu disebarkan. Mungkin Datuk sebagai peguam apela juga boleh menyentuh sedikit berkenaan dengan ini. Okey, sebab bagi saya, ialah sebab masyarakat kita tidak tahu sebenarnya bahawa proses undang-undang telah melalui setahun lebih. Apabila setahun lebih, saksi-saksi telah hadir, pujahan-pujahan telah dibacakan, semua dokumen-dokumen yang perlu dieksibitkan telah dieksibitkan. So, apabila semua ini telah dibaca dan setelah dinilai secara maksimum oleh hakim berpendapat bahawa ada intipati kesalahan ini telah dibuktikan. So, sekarang ni, walaupun dah dapat pertanggungan pelaksanaan hukuman dan sebagainya, saya rasa kita tidak boleh komen berkaitan dengan kes ini kerana sekiranya hakim telah hilang daripada undang-undang, maka mahkamah rayuan akan memperbetulkan kesilapan tersebut. So, kita sebagai rakyat tak boleh membuat satu andaian bahawa mahkamah ini tidak adil, mahkamah tidak legitim. Saya rasa itu adalah salah daripada segi undang-undang. Satu, kalau berita palsu, kita tahu memang ada hukuman setimpalnya kalau dapat dibuktikan. Kedua, isu kedua ni, kita tak boleh mempertikaikan kewibawaan hakim ataupun independence of the judiciary. Sebab judiciary telah memberi semua peluang kepada pihak-pihak yang terlibat. So, kita tunggulah, kita sabar. Kita tunggu sehingga perkara ini diungkitkan balik di mahkamah rayuan. Jangan buat spekulasi. Tak bagus. Baik. Datuk, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini dan kepada rakyat Malaysia, pastikan anda menyaksikan hari ini Soal Rakyat secara langsung yang akan membicarakan lebih lanjut berkenaan dengan topik analisis Najib bersalah pada jam 11 malam bersama dengan Datuk Haziq Pillay dan juga Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, penganalisis politik. Kita akan bersama sekali lagi dengan Datuk pada malam ini. Okey, insya-Allah. Terima kasih Fareha. Baik, terima kasih sekali lagi. Kirim salam pada semua di Malaysia Baik. Saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Datuk. Baik, akan lebih terperinci nanti pada malam nanti bersama dengan Eli Iskandar, rakan tugas kami di Soal Rakyat jam 11 malam nanti. Kita akan berehat seketika, sekembalinya nanti kita akan bicara lebih lanjut berkenaan dengan mereka yang terpilih, yang istimewa menjadi Jemaah Malaysia menunaikan ibadah haji untuk 2020. Semuanya selepas ini.
Terima kasih kembali bersama kami di Malaysia hari ini pada pagi ini dan kami masih lagi mengalun-alunkan anda untuk terus menyaksikan kami selain pada di saluran TV3 ini. Boleh saksikan juga di Facebook Live MSI TV3 dan teruskan memberikan reaksi dan komen anda untuk kita bacakan dan mungkin dan pandangan untuk kami bawakan nanti insya-Allah. Baik, sekarang ini kita ingin terus memberikan perkembangan berkaitan dengan berita gembira buat 10,000 jemaah haji yang terpilih dan dipanggil untuk menjadi antara tetamu Allah SWT pada musim haji ini. Secara eksklusifnya hanya 10,000 saja berbanding jutaan pada musim kebiasaannya. Jadi sekarang ini mereka telah pun bergerak ke sana dan pada ketika ini terlewat 5 jam daripada waktu kita dan difahamkan pada ketika ini adalah pada jam 3 pagi dan kita ingin bersama dengan salah seorang segelintir jemaah haji Malaysia yang turut terpilih di antara 10,000 yang sangat bertuah ini. Jadi bersama dengan kita secara panggilan video salah seorang jemaah yang berada di sana adalah Cik Mariam Munirah Muhammad Masroh, jemaah haji Malaysia yang pada ketika ini telah pun berada di Mekah dan akan bersama dengan saya pada ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Munirah saja difahamkan bersama kami. Terima kasih kerana sudah bersama kami. Pukul berapa di sana pada ketika ini? Terima kasih Tuan. Sekarang pukul 3 pagi. 3 pagi. Minta maaflah kerana mengganggu. Tapi difahamkan memang perlu bersedia pada jam 4 pagi kan? Tak betul. Ya. Munirah mungkin boleh ceritakan terlebih dahulu berkenaan dengan apa yang sedang dilaksanakan pada ketika ini dan keadaan di sana pada ketika ini. Silakan. Okey, keadaan di sini sekarang kami tengah kuarantin dari semenjak 4 Zulhijjah hingga 7 Zulhijjah. Okey. Dan daripada informasi PIC kami untuk segera turun ke bawah 4.30. So sekarang pukul 3 pagi, dari pukul 1 lagi pagi kami dah packing, sedia barang, mana yang perlu dibawa dan mana yang perlu ditinggal. So memang cukup tough lah malam ni sebab bukan sahaja persediaan jasmani tapi juga persediaan rohani untuk kita menghadapi melaksanakan haji sebelum melakukan ihram ini. Ya, dan berapa ramai sebenarnya jumlah jemaah haji Malaysia yang dipilih untuk musim kali ini, Munirah? Untuk tahun ini, alhamdulillah yang dipilih adalah 8 orang. Okey. Salah satunya adalah abang saya, Mustafa Muan. Okey, kita ingin sebab ini kalian adalah 8 orang yang sangat bertuah jemaah dari Malaysia yang dipilih dan dipanggil. Mungkin boleh kongsikan seketika detik ketika mendapat panggilan berkenaan dengan kalian Munirah dan abang dipilih ke sana, bagaimana keadaannya dan apa reaksi daripada ahli keluarga, orang sekeliling, kerana sekarang ini kita faham ini panggilan yang sangat istimewa tapi juga dalam masa yang sama kita berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 ini, Munirah. Pertama kali alhamdulillah saya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab saya rasa ini adalah suatu keajaiban yang Allah bagi pada kami, satu rezeki min haitsu la yahtasib yang dari di bawah semua jangkaan manusia dan sebab saya sendiri rasa saya belum ready untuk melaksanakan haji. Maksud saya kat sini dari segi iman kami masih bergoyang, masih macam mana, tapi Allah dah panggil kami, doakan kami semua insya-Allah jemaah haji dapat melaksanakan haji yang mabrur. Dan ya, memang betul saya menangis, tangan saya sejuk, badan saya beku, tapi apa yang saya rasa that time memang inilah kekuatan doa daripada ibu saya Mita Jasia juga daripada ayah saya Muhammad Masroh. Alhamdulillah, dan dipanggil bersama dengan abang dan pastinya ini dengan kebiasaan baharu, norma baharu ini. Antara syarat-syarat ataupun persediaan yang perlu dilakukan yang telah diberikan garis panduan oleh Lembaga Tabung Haji, kalau boleh dikongsikan apa persiapan ataupun perlu menjalani ujian swab test tersebut? Ya, semua alhamdulillah kita nampak very systematic dari Kerajaan Saudi Arabia, dari Kementerian Haj dan Umrah yang ada di kerajaan sini. So selepas dapat panggilan tu kami dikontak oleh direct daripada PIC kami, personal in charge, dia tahniahkan kepada kami, and then minggu kemudian kami ambil vaksin dan kami juga ambil swab test dan juga diberikan gelang untuk tracking bracelet sebab peraturan haji tahun ini dilarang keluar 2 minggu sebelum dan 2 minggu selepas haji. Okey, baik. Dan kemudian ketika dalam proses perjalanan dari Malaysia ke Mekah seterusnya perlu menjalani kuarantin di sana juga? Saya gerak daripada Riyadh.
Okey. Bukan dari Malaysia. So saya gerak daripada Riyadh dari menaiki kapal terbang and then turun ke Jeddah. Dari Jeddah tu kementerian menyediakan bas VIP untuk kami semua. 1 jam perjalanan ke Mekah, direct ke hotel, tak boleh ke mana-mana, terus masuk kuarantin. So sampai sekarang saya belum jumpa abang saya Mustafa Muaz. Saya belum jumpa mana-mana jemaah haji. Kami terus masuk hotel dan kena kuarantin dari 4 Zulhijjah hingga sekarang. Okey. Jadi komunikasinya bagaimana bersama dengan jemaah lain? Kami melakukan komunikasi melalui Zoom. Sebab tiap pukul 5 pagi, 8 pagi, 10 pagi kami adakan kelas bersama hadis, tafsir, mana-mana yang berkenaan dengan haji. Alhamdulillah. Wow, ini satu kebiasaan yang sangat baharu juga bagi kalian. Kami juga di Malaysia sangat menghargai informasi ini. Jadi sekarang ini mungkin adalah satu waktu yang sangat penting dalam rukun untuk kita menunaikan ibadah haji. Dan mungkin Munirah boleh kongsikan juga berkenaan dengan apa yang akan dilakukan selepas ini dan apa persediaan yang telah dilakukan untuk menghadapi hari yang sangat penting dan sangat besar ini. Dan mungkin sedikit harapan dan kata-kata untuk diberikan kepada ahli keluarga, rakyat Malaysia terutamanya. Kerana kalian 8 orang adalah seperti wakil dari Malaysia, rakyat Malaysia, anak Malaysia pada musim kali ini. Silakan. Ya, terima kasih Tuan. Untuk sekarang ini memang kami bersedialah untuk melaksanakan ihram pagi ini. So kami gerak daripada hotel pukul 5.30 insya-Allah dan sampai ke mikot terdekat yang Korn Manazil, and then kita jatuhkan niat dekat situ, and then after that kita terus buat tawaf kudum dengan sa'i haji, and then after that kita mengikut sunnah Rasulullah. Ini semua jadual ditentukan oleh Kementerian Haji dan Umrah di Kerajaan Saudi. Kita tak boleh ikut sendiri. So memang teraturlah jadualnya. Dan jadualnya macam haji yang biasalah, tapi apa yang penting kat sini kita kena jaga social distancing dan grup setiap grup tu gerak 5 minit jaraknya macam tu. So tak boleh dekat-dekat macam tu lah. Dan saya nampak juga dari gambar Arafah dan dekat Muzdalifah, kita boleh berdoa tapi kerusi dan apa-apa semua tu dijarakkan 1 meter. Tak boleh dekat antara jemaah-jemaah itu sendiri. Dan harapan dan doa akhir kalam saya cakap, ini dari pengalaman saya sendiri, kejarlah akhirat maka dunia insya-Allah akan mengejarmu. Dan saya juga yang paling penting saya mengharapkan doa daripada orang tua saya, daripada keluarga yang saya sayangi, juga untuk rakyat Malaysia semua yang sedang menonton Malaysia hari ini. Saya mendoakan anda semua dapat melaksanakan haji di tahun yang akan datang insya-Allah. Insya-Allah. Maria Munirah, terima kasih kerana sudi bersama kami. Selamat menunaikan ibadah fardu haji. Kami di Malaysia insya-Allah akan mendoakan keselamatan dan juga kesejahteraan anda dan juga keseluruhan jemaah haji Malaysia 8 orang secara keseluruhannya di sana. Insya-Allah kita jumpa nanti dan kita akan kembali memberikan perkembangan dari masa ke semasa. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia salah seorang jemaah haji Malaysia, satu daripada 8 yang terpilih, iaitu Cik Mariam Munirah Muhammad Masroh yang pada ketika ini di sana jam 3 pagi perlu bersedia pada jam 5.30 pagi untuk meneruskan perjalanan yang sangat teratur. Jadi ini adalah satu kebiasaan baharu. Jadi ini adalah satu perkembangan yang sangat menarik untuk kita terus sama-sama memberikan perkembangan ini kerana difahamkan semalam telah pun kita bacakan hanya 10,000 jemaah sahaja yang terpilih pada tahun ini dan tiada liputan media yang dibenarkan untuk mengikuti rombongan pada kali ini. Jadi ianya pasti menjadi satu pengalaman yang sangat eksklusif kepada jemaah haji, terutamanya kepada 10,000 jemaah tersebut dan juga 8 warga negara Malaysia yang terpilih. Okey, jadi untuk membicarakan perkembangan lebih lanjut kerana hari ini 8 Zulhijjah, esok adalah 9 Zulhijjah, antara rukun terpenting juga berkenaan dengan wukuf di Arafah sebelum kita menyambut Hari Raya Aidil-Adha pada 10 Zulhijjah. Jadi kita ingin membicarakan berkenaan dengan keistimewaan Hari Arafah dan kita bawakan di studio sebenarnya telah pun berada bersama dengan saya sejak kita kembali di Malaysia hari ini yang Al-Fadhil Ustaz Muhadir Jol, penceramah bebas bersama dengan kami. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, saya khair. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Ustaz, kita mungkin nak komen sedikit berkenaan dengan perkongsian pengalaman daripada Munirah sebentar tadi. Ini adalah sesuatu yang sangat baru. Dan ini adalah satu sambutan ataupun perayaan bagi kita kerana Hari Raya Adha juga adalah satu perayaan yang perlu diraikan, dituntut di dalam Islam. Ustaz mungkin boleh memberikan komen berkenaan dengan 8 yang terpilih warga negara Malaysia, hanya 10,000 saja secara totalnya. Betapa bertuahnya mereka ini, Ustaz. Sahih.
Syukran Hanif, hadirin yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah haji kemuncak kepada ibadah. Mengumpulkan 3 jenis ibadah. Ibadah maliyah, duit. Kalau tidak ada duit, tidak ada kos, tak boleh nak kerjakan haji. Ibadah badaniyah ataupun jismiyah, sihat tubuh badan. Kalau ada duit pun, kalau tak sihat, tak boleh juga. Dan yang ketiga paling penting, ibadah rohiyah, iaitu rohnya. Ada orang yang mempunyai harta dan lebih pula, kemudian kesihatan yang Masya Allah, tapi tak sampai seru katanya. Akhirnya tak boleh pergi. Jadi 3 ini terkumpul bermakna ibadah-ibadah yang lain macam solat, itu tak perlu kepada kewangan, tak perlu kepada kesihatan, lebih kepada roh itu. Demikian juga zakat, lebih kepada harta tetapi dikumpulkan kemuncak ibadah itu pada haji. Satu. Yang kedua, memang Hanif, saya suka tadi bila Hanif sebut perkataan tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetamu tak senang-senang masuk rumah orang kecuali dijemput untuk hadir. Sama juga. Karena itu berapa ramai sudah bersedia dengan persiapan yang 3 tadi itu, tengok-tengok Masya Allah tak dapat lagi jemputan dan cuma 8 ini. Ini Masya Allah jadi tetamu maksudnya pilihan Allah. Sebab itu istilah duyufur Rahman itu. Duyuf tetamu, Ar-Rahman Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8 tadi itu mewakili Malaysia, itu satu yang luar biasa sekali dan wajib disyukuri, dan kita ataupun calon yang tak dapat pergi mesti mengetahui ada hikmah di sebaliknya. Yang pergi itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang tak dapat pergi juga bersyukur, tahu hikmah yang sangat besar dan tahu bahawa ini adalah yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita benar-benar yakin bahawa takdir Allah itu telah ditentukan oleh Allah 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ard. 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Jadi kita yang merancang, Allah yang menentukan. Betul, benar sekali. Dan sekarang ini berdepan dengan cabaran satu dunia secara global ini, pandemik COVID-19 ini Ustaz. Dan kita memang seperti yang dikatakan tadi, ramai yang sangat teringin pergi, ada yang telah bersedia daripada 3 elemen yang disebutkan. Tetapi yang terpanggil ini sebab ada yang mengatakan bahawa kenapa masih lagi perlu dihantar walaupun kita masih berdepan dengan cabaran ini. Bagaimana kita ingin mengimbangkan bahawa sebenarnya ini juga tuntutan dan ini juga panggilan, seruan daripada rumah Allah itu sendiri. Sahih. Dalam ibadah, kita wajib mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalam masa yang sama, peraturan manusia yang bawa kepada maslahah. Kita bagi contoh sahaja. Solat, kalau dibandingkan dengan haji, solat itu lebih penting. Tapi kenapa dalam solat, kita mengikut ulul amri? Pergi masjidnya berapa orang, jaraknya berapa, walhal itu lebih penting daripada haji sebenarnya. Sebab ibadah solat itu ibadah yang paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah dan yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba. Pun dalam bab itu kena jarak, kemudian yang hadir berapa orang sahaja, selama beberapa bulan ini kita akur. Sama juga dalam bab haji ini, memang siapa yang tak nak pergi menjadi tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat istimewa, tapi apakan daya, naam peraturan agama syariat juga dalam perkara-perkara yang tertentu mengikut maslahah dan kebijaksanaan pemerintah, ulul amri. Ustaz, hari ini 8 Zulhijjah. Antara yang penting juga dalam kalender kita sebagai umat Islam, esok juga antara yang paling penting 9 Zulhijjah. Wukuf di hari Arafah. Mungkin sebagai pengenalan permulaannya untuk kita ulang kaji semula Ustaz. Hari Arafah ni keistimewaannya, apa sebenarnya hari Arafah? Kenapa ini dipandang sangat tinggi, sangat istimewa? Kerana sempurnanya ajaran Islam adalah ketika di hari Arafah ini. Silakan Ustaz. Sangat benar Hanif, syukran jazilan. Hari Arafah berasal dari perkataan Arafah. Arafah itu tahu. Kata ulama disebabkan beberapa sebab. Satu, kerana pada hari ini malaikat mengajar Nabi Ibrahim untuk ibadah solat, tapi syariat ketika itu. Lalu Nabi Ibrahim Arafah tahu. Jadi kerana hari itu dinamakan hari Arafah. Satu. Yang kedua, kerana pertemuan di antara Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa di tempat yang namanya Arafah.
Jadi tahu, jadi bertemu kembali di situ setelah bersama di dalam syurga. Yang ketiga, ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada 7 hari bulan tu, 7 hari bulan Zulhijjah, malamnya tu 8, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dalam mimpi tu ni memang sembelih betul-betul dan tergolek kepala. Esok hari memikirkan, memerhatikan, kerana dalam bahasa Arab melihat, memerhatikan dipanggil ra'a. Maka 8 hari bulan tu dipanggil hari tarwiyah. Okey. Naam. Malah hari yang ke-8, malamnya ke-9, mimpi lagi ni, sama mimpi tu. Akhirnya Nabi Ibrahim tahu ini datang daripada Allah. Araftu hadha min rabbi, araf. Bila araf tu, sebab itu hari yang ke-9 dipanggil hari Arafah. Naam. Hari ke-9, malam ke-10 lagi juga mimpi yang sama. 3 kali berturut-turut ni. Dan esok hari yakin bahawa ini daripada Allah dan dibawa ke Mina, Nabi Ismail disembelih di situ. Sembelih itu namanya nahar. Sebab itu hari yang ke-10 Zulhijjah dipanggil Yaumun Nahar. Terutama sekali esok hari jangan kita lupa, sebab sangat penting seperti yang Hanif sebutkan tadi. Nabi peringatkan, ma min ayamin, tidak ada suatu hari pun al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Amal-amal yang soleh lebih Allah cintai melakukannya lebih daripada 10 hari ini. Maksudnya daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kata ulama, hatta mengalahkan bulan Ramadan. Okey. Masya-Allah. Digandakan pahalanya itu. Kerana itu antara ibadah besar esok hari kita bersungguh-sungguh iaitu berpuasa. Sebab siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Kata Nabi, aku mengira puasa Yaumul Arafah itu esok hari insya-Allah menghapuskan dosa-dosa kecil setahun sebelum dan setahun selepasnya, maksudnya 2 tahun. Jadi jangan sampai tak puasa esok hari. Siapa yang ada puasa qada, qada saja Nif. Niat qada saja, tak perlu dikombainkan dengan Arafah, dapat juga pahala Arafah. 2 tahun dihampuskan dosa oleh Allah, dosa-dosa kecil. Itu memang telah diterangkan secara terang-terangan. Jadi hanya bergantung pada kita saja. Sahih. Ustaz, selain daripada berpuasa, kerana itu mungkin ramai yang sedia maklum untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah seperti yang diterangkan fadilatnya sebentar tadi. Antara kelebihan-kelebihan pada 9 Zulhijjah juga yang Ustaz boleh kongsikan sebenarnya dengan hari Arafah ini yang mungkin akan lebih membuka mata kita selain daripada berpuasa saja, Ustaz? Sangat bagus soalan ini. Hari ini kemuncak kepada rukun-rukun haji. Rukun haji kan ada sa'i, ada tawaf, kemudian wukuf. Dan wukuf itu pada hari esok hari. Sehingga Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Yang dikatakan haji itu adalah Arafah. Sehingga siapa yang tak masuk ke bumi Arafah bermula daripada zuhur sehingga maghrib, mana-mana waktu di ketika itu, maka hajinya tidak dianggap sah. Maksudnya kena qada tahun depan lagi. Kerana itu sangat penting sekali. Penting pada 9 Zulhijjah. Yang kedua, doa pada hari itu. Jadi Nabi menyebutkan khairud doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Bermula daripada zuhur di sanalah sampai ke maghrib. Kalau kita kat sini daripada asar sampai tengah malam lebih kurang ni. Karena itu ada satu amalan yang namanya at-ta'rif. At-ta'rif itu berasal dari perkataan Arafah juga. Orang yang tidak berada di bumi Arafah bolehlah di rumah dengan keluarga masing-masing ataupun di surau masjid berkumpul. Mengikut waktu asar di sana sampai ke tengah malam. Kalau kita Malaysia ni, mohon maaf, di sana zuhur sampai ke maghrib. Kalau kita asar sampai tengah malam berkumpul. Maksudnya kalau boleh jangan sibuk dengan di luar rumah. Baca Quran baik, doa baik, whatever yang bagus-bagus, bersedekah dan sebagainya. Kerana kita nak biar saat momen itu sama dengan orang bermunajat di sana. Allah akan ampunkan dosa. Ma min yaumin, tidak ada satu hari akthara min ayyutaqallah fihi abdan min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah ampunkan dosa hamba-hamba Allah itu, melainkan paling ramai pada hari Arafah. Jadi kita walaupun tak berada di bumi yang suci itu, kita ambil keberkatan waktu itu. Berkumpul, itu namanya at-ta'rif.
Ustaz, bagaimana sebenarnya, sebab saya sangat tertarik Ustaz kerap menekankan walaupun kita tidak berada di sana kerana yang terpilih dan dijemput sahaja boleh ke sana. Apatah lagi pada tahun ini hanya 10,000 sahaja berbanding jutaan pada musim-musim sebelum ini. Kita berada jauh di bumi Malaysia ini. Bagaimana sebenarnya untuk kita benar-benar menghayati, untuk kita mengambil bahawa pada waktu tersebut pada hari Arafah ini adalah kita juga sebenarnya diangkat doanya, diangkat keampunannya, walaupun jauh, walaupun daripada peristiwa tersebut, dan kita ni apatah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir sekali sukar untuk kita mengingati kisah-kisah sirah-sirah yang berlaku. Bagaimana untuk benar-benar menghayati hari Arafah ini, benar-benar memohon keampunan, kemaafan sehingga sampai dan diangkat itu, Ustaz? Sahih. Soalan yang sangat bagus, Hanif. Terutama sekali dalam bab mengambil peluang ini, sebab bukan senang. Sebab itu pertama sekali perlu kepada ilmu. Ini kita bicarakan, ini ilmu lah ni. Saya sebutkan tadi ada satu istilah yang disebutkan oleh ulama dengan at-ta'rif. At-ta'rif itu berasal dari perkataan at-ta'rif, berasal dari perkataan arafa. Maksudnya arafa. Kita sedaya upaya walaupun tak berada di bumi yang suci, dalam waktu mereka di sana kita juga sama. Sebab itu kita sebut ulama pesan, kalau di sana pada waktu bermula wukuf zuhur, di sini kita bermula asar. Habisnya nanti di sana waktu maghrib. Kita pukul 12 approximately tengah malam. Usahakan ini sebenarnya sudah lama kita buat dan kita ingatkan kepada rakan-rakan dan semua orang Islam yang tidak berkesempatan, asar sampai tengah malam esok. Jangan keluar rumah. Kalau berkumpul di masjid, jangan keluar daripada masjid kecuali hal-hal yang tertentu. Sepanjang jam itu diisi dengan pelbagai amalan. Ulama katakan biar pelbagai ini. Jangan doa saja sepanjang itu, takut nanti dull, takut nanti rasa bosan. Pelbagaikan dengan baca Quran, baca kitab. Kalau perlu tengok YouTube yang baik-baik, ya silakan. Boleh juga. Boleh silakan. Yang baik-baik lah ni. Kemudian kalau ada ceramah, diisikan dengan ceramah. Sebab itu di Yaman begitu. Kalau di Malaysia memang jarang ni. Betul. Kalau di Yaman, asar di sana waktu berbezalah. Tapi diisi itu dengan ramai-ramai orang pergi ke surau, masjid, dan di perkumpulan akan ada tazkirah, kemudian berzikir ramai-ramai, baca ratib, baca hizib. Suasana itu aktiviti yang khusus untuk jangka waktu tersebut. Ustaz, ada soalan sebenarnya, tapi kita nak raikan seorang pemanggil dari Pulau Pinang kabarnya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Saya Ahmad Harizal. Ya, silakan. Jika ada sebarang soalan kepada Ustaz. Ya. Adakah kita sekarang ni 8 sampai 9 tak boleh bercukur dan kepit kuku? Okey. Sekiranya menunaikan ibadah korbannya? Yang tidak. Ya, baik. Okey. Maksudnya soalan tersebut itu saja, Encik Mazhar Rizal. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih. Soalannya lebih kepada ibadah korban nanti. Okey, baik, terima kasih. Ya. Sama. Allahumma hidayatan lis-shawab, soalan yang sangat baik tentang memotong kuku, memotong rambut, bercukur, whatever. Ini hanya dituntut untuk orang yang berkorban saja. Adapun kita yang tidak berkorban, tidak. Malah, maaf Mas Rizal, bukan 8-9 saja, Hanif. Daripada 1 Zulhijjah sampai ke 10 Zulhijjah. 10 hari itulah bersabar. Jangan dicukur rambut, dipotong dan sebagainya. Untuk orang yang berkorban, ada pun orang yang tak berkorban, tak mengapa. Silakan saja. Okey, Ustaz. Bawa pada persoalan seterusnya, antara sunat yang boleh dilakukan. Ada satu perkara. Tapi untuk di hari Arafah ni, tapi kita ada satu soalan lagi di Facebook MSI TV3, kita ingin raikan kerana ramai sekali yang menonton pada pagi ini. Dan ini dari Encik Basri Abdul Rashid, apakah amalan yang boleh dilakukan pada malam hari raya selain bertakbir? Ini soalan yang baik juga, seperti yang kita baru saja kita bincangkan. Tapi mungkin dari Ustaz sendiri, selain dari bertakbir, berdoa, kepelbagaian tersebut apa yang boleh dilakukan lagi? Menghidupkan 2 malam hari raya ini fadilatnya besar. Man ahya lailatal aid, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, bermaksud hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha, ahyallahu qalbahu hina tamutul qulub. Allah akan hidupkan hatinya ketika nanti hati-hati akan mati. Bermakna sudah lupa dengan ajaran agama dan sebagainya. Apapun amalannya. Cuma satu perkara yang jangan kita lupa,
Kalau hari raya, kalau hari Jumaat, mandinya itu sebelum pergi solat Jumaat kita mandi supaya segar badan dan tak mengantuk ketika khutbah. Tapi ketika malam hari raya ni, sunatnya mandi bila? Sunat mandinya tengah malam. Tengah malam. Tengah malam. Maksudnya kalau hari Jumaat nanti, Khamis tu kan, Khamis malam tu pukul 12 tengah malam baru mandi. Okey. Tapi kalau nak mandi dulu sila tak apa. Tapi hari tengah malam hari raya mandi. Nak ambil sunat. Biasanya apa? Kalau kita mandi badan jadi segak. Tapi jangan segak nak tidur. Segak nak berbuat amal. Pelbagaikan amalan. Dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan bersolawat, relax sekejap, baca buku agama pula, relax sekejap, buka YouTube yang baik-baiklah ni, ataupun yang dah di-download yang bagus-bagus, pelbagaikan. Kalau boleh jangan tidur. Dan jangan lupa bertakbir sekala-sekala. Jadi pelbagaikan amalan itu supaya kita rasa seronok dengan amalan-amalan yang pelbagai itu. Ya, Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Saya antara aktiviti yang saya paling terkesan adalah dengan melihat YouTube yang baik-baik itu, kerana kita perlu selarikan juga dengan teknologi pada zaman sekarang. Tidak salah sebenarnya, andai dilakukan dengan cara yang baik. Ustaz Muhadir Joel, penceramah bebas, terima kasih sekali lagi sudi bersama kami. Banyak sekali perkongsian yang diberikan berkaitan dengan keistimewaan Hari Arafah yang akan disambut oleh umat Islam, terutamanya bermula pada 9 Zulhijjah esok. Baik, kita nak berterehat seketika kerana selepas ini akan ada satu lagi perkongsian yang sangat juga menarik, jauh datangnya dari Pantai Timur, Kreativiti Craft Tanah Liat bersama dengan Sofia. Teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Dan pasti di segmen kali ini kita akan melihat dan meninjau kreativiti seorang anak muda yang baru saja saya dapat lihat ni begitu cantik hasil kerjanya, Kreativiti Craft Tanah Liat. Dan untuk mendapatkan inspirasi yang lebih lanjut, kerana saya percaya kalau anak muda boleh melakukan, ramai juga yang boleh menceburi bidang ataupun kemahiran seperti ini. Bersama saya Nurizati Ezwani Muhammad Fazli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Ya, sihat. Jauh datang dari mana Kemaman? Cukai Kemaman. Sampai bila semalam? Dalam pukul 10 malam. 10 malam. Sampai. Terima kasih tau. Datang jauh-jauh. Allah, okey. Kalau anda boleh lihat di sini, nak tunjukkan sedikit sebanyak sebelum kita mulakan kan. Ini antara kreativiti Tanah Liat yang kita ini tampilkan kepada anda. Kalau anda boleh lihat di sini, ini adalah nasi lemak. Ini nasi lemak ni. Yang ni berapa lama diambil untuk siapkan ni? 8 jam. 8 jam? 8 jam. 8 jam. Ini sepenuhnya Tanah Liat ya? Ya, sepenuhnya Tanah Liat. Okey, anda lihat di sini. Begitu cantik, detail, telitinya kerjanya. Dan 8 jam diambil untuk lakukan kata artwork seperti ini. Okey, sementara kita nak memulakan, nak tanya sedikit ke awak. Macam mana awak dapatkan inspirasi? Dan saya faham ni baru saja bermula. Baru bulan ni lah. Baru bulan ni. Dapat inspirasi kat mana tu? Saya macam tengok dekat YouTube, tengok orang buat macam best je kan. Tengok orang dia, macam saya nak try sendirilah nak buat macam mana. Dan tak sangka boleh menjadi. Belajar online ke? Saya cuma tengok dekat online, tengok dekat YouTube, tapi saya buat sendiri je lah. Okey. Alright. So, sementara kita nak mengenali awak lebih lanjut ni, awak dah bawa sedikit sebanyak ni Tanah Liat. Dan juga warna-warna akrilik. Okey, jadi kita nak buat apa hari ni? Okey, jadi ni nak buat yang telur goreng ni dulu, yang bawah dia ni. Ini apa? Telur yang ni. Oh, ni telur. Kita nak okay, kita nak warnakan telur goreng hari ini. Okey, comelnya. Okey. Kita start. Okey. Ini cuma ambil sikit macam ni je. Dan just bulatkan macam ni. Okey. Macam ni. Tekan je. So kita bentukkan dia. Just bentukkan tepi-tepi dia macam ni je. Baik. Jadi bahan-bahan ni, peralatan ni boleh dibeli kat mana? Ini saya beli dekat bakery sebab dia untuk buat kek sebenarnya. Ini untuk buat kek? Yep. Wow. Okey. Dia beli kat bakery. Satu set ni lah? Satu set. Okey. Sementara awak yang kat tepi-tepi tu, jadi awak kena bentukkan dahulu, visualkan awak nak buat seni yang mana satu, art yang mana satu kan? Jadi itu berapa lama masanya awak nak nak fikir nak bentukkan? Saya cuma buat, and kalau saya rasa bentuk dia dah macam tu, saya macam okey je lah.
Okey. Simple saja orang sebenarnya, tapi anda boleh lihat kreativitinya. Sementara awak buat telur goreng tu, acuan dia, ini adalah juga antara karya adik kita hari ini. Izzati lakukan sendiri. Ini menggunakan pensel. Ini lakaran sepenuh-penuhnya 100% menggunakan pensel saja. Ini siapa? Nilofa. Nilofa kan. Dia melihat sendiri begitu kreatif, hidup. Orang kata kalau nak tengok lukisan seperti ini, matanya dulu kita kena tengok. Kalau macam naik tu, itulah yang menjadikan lukisan itu cukup. Orang kata berjaya seperti ini. Baik. Okey, kita dah buat telurnya dekat sini. Okey. Lepas tu? Lepas tu kalau dia nak tunggu dia kering ni lebih dalam masa 1 jam jugalah. Tapi yang ni dah ada yang siap. Ni boleh warnakan terus je lah. Okey. Saya cuba boleh? Boleh. Saya juga nak buat telur goreng hari ini, ya, tuan dan puan-puan. Baik. So, kita ambilkan sikit. Bulatkan dulu. Bulatkan dulu. Okey. Bulatkan dahulu. So, lepaskan. Tekan macam tu. Oh, tekan macam ni. Sampai dia jadi macam ni. Penerbit minta boleh buat telur dadah tak? Telur dadah? Tak pernah try buat lagi. Tak pernah buat. Maaf lah ya. Okey, kita tekan kat sini. And then nak ambil je, nak pakai yang mana? Boleh je? Ini? Yang tajam ni. Yang tajam ni. Lepas tu dia celup air sikit biar dia basah. Lepas tu? Yang ni buat je kat tepi dia. Okey, kita ketepikan ni. Jadi, bagaimana awak mula menceburi ni? Siapa yang bagi inspirasi dan macam mana keluarga penerimaan mereka? Sebenarnya saya awal-awal saya mula lukisan masa saya form 3. Awak lukis dulu? Saya belajar lukis tapi saya sebenarnya kosong sebenarnya. Tak pandai langsung pada awal dia. Jadi saya belajar ni, lepas saya suka cuba benda yang baru. Okey. Tapi yang artwork ataupun yang sebegini, macam mana awak tiba-tiba macam hari ini bangun pagi, okey rasa nak buat pada tanah liat lah ke macam mana? Tak juga, sebab macam yang ni tadi saya try yang ni, and then yang ni saya buat crayon, watercolour, akrilik, and then saya baru rasa nak try yang ni. Saya macam sukalah cuba try benda yang baru. Baik. Jadi bahan-bahan yang digunakan kena tanah liat, di mana boleh dibeli di kedai alat tulis. Kan? Ini kedai bakery. Warna yang kita gunakan tu warna apa? Yang ni cat akrilik. Akrilik? Okey. Akrilik ni macam mana kita nak gunakan? Akrilik ni tapi dia cepat kering. Jadi kita kena letak sikit je. Macam yang ni yang dah siap ni. Contoh yang warna kuning. Lepas ke tak lepas ni? Boleh lah. Boleh lah. First time ya? Okey. Okey. Lepas tu boleh cabut ke? Sebab dia, kadang dia melekat dekat bawah. Oh, okey. So tak sini? So yang ni untuk warna yang ni. Okey. Tak sikit je. Sedikit sahaja. So kita berus dia lah. Proses mengeringkan cat ni ataupun paint dia? Kalau yang ni, dia kalau yang nipis macam ni dalam 1 jam lebih. Tapi kalau akrilik ni dalam setengah jam macam tu dia dah kering dah. Ni pakai yang ni. Okey, ni. Okey. Letakkan kuning saja. Kat tengah ni je. Okey, anda boleh lihat sendiri begitu telitinya untuk membuat satu telur goreng pun. Anda boleh bayangkan sekiranya kita menghasilkan sate kan. Yang ni berapa lama pula? Sama juga 8 jam untuk setiap satu ni. Okey. Ini adalah sate dengan nasi impit, dengan timun, dengan kuah sate. Ini pun lebih kurang 8 jam juga. Jadi awak pernah terfikir tak nak buat kelas, nak mengajar orang? Sebab ini antara kemahiran yang memang kata bukan semua ada, bukan semua boleh ada feel ataupun mata untuk melihat. Kalau ada peluang, saya boleh je nak ajar orang. Awak pun muda lagi, baru mula kan? Sebab 22 tahun. Jadi awak melihat ni sebagai satu peluang untuk kerjaya tak lepas ni? Boleh je, sebab saya tak kisah pun. Macam kalau ada orang nak order artwork dengan saya boleh buat je. Okey. Boleh tak saya cuba warna boleh. ini? Ini. Okay, yang warna ni senang sikit. Ini senang sikit. Sebab dia kecil. Okey. Penggunaan berus yang betul pun sangat penting. Jadi kita kecilkan sikit dia. Kita akan warnakan bahagian kuning telur ni. Okey. Baik. Okey, kalau sesiapa saja nak melihat hasil kerja awak, nak berhubung, nak belajar kan, ada IG tak? Instagram? Ada, tapi saya guna Instagram dengan Twitter je lah. Zati Izwani _ Zati Izwani _ Seperti yang dipaparkan di kaca TV anda, seorang yang sangat kreatif, anak muda ni, seorang gadis yang pastinya melihat sisi lain daripada dunia realiti untuk merealisasikan, dijadikan satu hasil kerja sebegini. Ni telur goreng saya pun dah siap.
Kalau anda ingin dapatkan inspirasi, pastikan anda ikuti laman Facebook Izzati di sini. Terima kasih kita nak ucapkan jauh-jauh datang dari Terengganu ke Maman. Dan terima kasih ucapkan sekali lagi kepada Cik Nur Izzati Ezwani Muhammad Fazli, seorang peminat kraft. Semoga ia memberikan inspirasi kepada anda semua untuk mencuba benda baru, untuk meninjau apakah antara kemahiran lain yang boleh kita pelajari apabila kita dalam musim PKPP ini. Kita akan berehat seketika, sekembalinya kita akan berbincang berkenaan menyemarakkan kumpulan nasyid wanita tanah air. Segalanya di Malaysia hari ini. Terima kasih. Ya Allah, Ya Allah, asyukran Ya Allah, asyukran Ya Allah, jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Ya Allah, jadikan kami orang yang pandai bersyukur, syukuri nikmat dan kurnia yang Engkau limpahkan setiap hari. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Ya Ya Allah, syukran Ya Allah, syukran Ya Allah, jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Gemetar suara hati memandang diri dan kebesaran, hanya berdoa ikhlas kepadamu. Asyukran Ya Rabbi, jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa. Syukran Ya Allah, syukran Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa khabar? Bagaimana kedudukan kita ni? Okey, Mem, boleh ke? Adakah kita posisi menyerang ke bertahan ke? Apa khabar semua? Khabar semua? Alhamdulillah. Kumpulan Al-Khadijah. Ya. Al-Khadijah. Makhraj tu. Baik, mungkin boleh kita Makhraj awak kenalkan datang dari terlebih mana? dahulu. Di sana namanya? Saya Huda. Berasal daripada Sandakan Sabah. Oh, Sabah. Okey. Saya Azra Ayub dari Johor. Okey. Saya Cikgu. Siti Hajar binti Ismail. Yang ni Dari KL. tak apalah, kita dah kenal. Okey. Saya Ida Fazila Ismail dari Ipoh Perak. Oh. Ya? Saya Nora Syikin binti Jalani, saya dari PJ. PJ. Oh, orang sini je lah. Ini gabungan pelbagai negeri ni. Mungkin cikgu boleh terangkan bagaimana wujudnya? Ya, insya-Allah.
Sebenarnya kita bermula saya pencarian kumpulan nasyid wanita ni. Peserta ni kerana saya nak buat nasyid amal masa tu. So saya iklankanlah cari dengan tujuan untuk berkongsi ilmu vokal. Ya, sambil-sambil tu. Jadi diorang hantarlah demo-demo ni semua. Daripada saya sebanyak ramai penyertaan, kemudian saya pilih dapat 8 orang mula-mula kan. Dan 5 orang yang terlibat jadi Al-Khadijah ni. Tapi seorang tak dapat hadir. Jadi itu yang cikgu saya ganti masuk. tengah-tengah. Jadi cikgu hanya yang seorang lagi tu ustazah penceramah. So baik. Jadi mungkin rutin latihannya macam mana? Sebab nampak memang dah serasi, suara pun dah boleh masuk sama-sama. Ini lama tak bersama? Baik. Alhamdulillah mereka ni semua ada latar belakang nasyid sebenarnya dan boleh menyanyi. Ya. Jadi kita jumpa kalau ada kerja nak buat. So kita jumpa sehari sebelum tu kita praktis. Macam itulah sebab semua ada kerja masing-masing kan. So ada kekangan masa juga. Tapi alhamdulillah kita buat online ke macam itulah cara kita berlatih. Cikgu ataupun saya nak tanya pada semua apa backgroundnya, latar belakangnya kalian ni? Silakan. Ada ustazah ke? Ustazah tak datang. Tak datang. Ustazah tu yang tak datang pula. Ustazah Akidah. Yang lain ni? Kalau macam saya sendiri masih belajar lagi, tapi macam sebelum ni kita memang ada masuk dalam apa orang kata Akademi Nasyid sebelum ni dekat TV9. Sama juga dengan Era Fazila lah. Era Fazila? Daripada kumpulan terkejut. Maaf lah. Saya daripada kumpulan, salah seorang daripada kumpulan Sofia. Saya Azra Ayub dari Johor. Sebenarnya saya berjumpa dengan Cikgu Siti Hajar ni dalam satu program Khatam Al-Quran, Quran Hawa pada tahun 2016. Ketika itu saya rasa mahu mendekati secara dekatlah dengan Cikgu Siti Hajar. Jadi selalu ikuti Facebook page dia. Bila ada iklan untuk pencarian projek nasyid Cikgu Siti Hajar, saya cubalah link dan program tu hantar keynote. Cikgu pun tak kenal siapa-siapa. Jadi pemilihan tu ada telus lah. Jadi memang tak tahu pun siapa yang hantar ni semua. Yang ni sama dengan saya tadi. Seperti Kak Azra juga memang minat daripada sekolah lah nasyid ni. Memang pernah menjuari nasyid peringkat kebangsaan. Juara ya? Ya, dah tahun 2015. Lepas tu cikgu ada iklankan, tu memang saya minat lah sangat. Ini nampak yang muda Wakil sekali dari Petaling Jaya. Muda sekali lah ni. Umur berapa? Saya 29. Ya Allah. Betul. Bagaimana latar belakangnya? Kalau saya memang biasa. Saya orang biasa. Saya kenal Cikgu Siti Hajar ni melalui Kaki Seni. Saya ada terlibat dalam program Senimed untuk 5 kelas je. Lepas tu ending kelas Senimed tu untuk macam basic vokal lah. Lepas tu saya jumpa Cikgu Siti Hajar dekat situ. Cikgu. Tapi masa dia hantar penyertaan saya pun tak tahu. Tak tahu. Masa tak tahu. Bila jumpa baru macam tu. Okey cikgu, kita biasa dengar lagu ni, lagu nasyid yang seperti ini masa tahun 90-an. Kan. Bagaimana cikgu melihat bahawa boleh bawakan semula lagu ini pada zaman sekarang ni dan diterima ramai? Ya, sebenarnya perjuangan saya sebenarnya dalam nasyid ni, sebenarnya dalam diam-diam tu saya sebenarnya rindukan nasyid macam ni. Yang ada kasidah. Jadi saya nak nampak ada kemahiran macam remang kami tadi. Jadi kenapa tidak saya keluarkan yang begini? Kemudian dapat kerjasama untuk terbitkan Al-Khadijah ni. Kita dapat kerjasama dengan Roy Sayan. Dia cipta lagu. So dia tanya saya idea apa nak buat. So saya kata saya nak ada bunyi macam ni. So jadilah. Alhamdulillah. Cikgu, kita nak tahu sebenarnya bagaimana cikgu menilai seseorang itu sama ada mempunyai kemampuan atau kemahiran yang berbeza-beza untuk membentukkan satu kumpulan nasyid yang kata lain daripada lain, dinamik. Mereka hantar lagu yang masing-masing saya tak ingat masing-masing. Saya tak ada macam kena nyanyi lagu ni, tak ada. Apa-apa lagu pun. Jadi dari situ saya nampak kemahiran dia. Jadi situ dah. Jadi kita tak boleh kata daripada penyertaan tu kita nak tengok pitching ke apa tu, tak ada. Kita cuma tengok kematangan suara tu saja. Bila saya jumpa 8 orang tu baru saya tengok kelebihan-kelebihannya di mana, baru saya dapat. Mula tu kita perform nyanyi lagu yang dah
ada dalam pasaran kan. Jadi bila kita dah dapat tahu kekuatan setiap orang ni baru jadi. Dia dari 8 orang sekarang berlima. 5. Oh, tapi masih dikekalkan 8 tu atau bagaimana? 8 tu ada kalau kita buat kerja amal, nasyid amal kita akan masukkan dia orang dengan panggilan Al-Hawa. Dia lain nama dia. 8 jadi Al-Hawa. 8 jadi Al-Hawa. 5 Al-Khadijah. Bagusnya. Kemana hala 7 yang diinginkan kepada kita sebenarnya kalau kata hala 7 tu kita tak adalah. Kita kata perjuangan ni berjalan sajalah demi kebaikan semua. Kalau dalam industri seni kita kata seni hiburan, kita panggil hiburan lah, menyanyi nasyid kan. Saya nak tunjukkan kepada generasi yang muda, cucu-cucu saya, nasyid ni bukan irama pop yang kita dengar selalu. Dia ada dia punya air dia, orang panggil air dia yang kita nak tunjulkan. Jadi ada pilihan lah. Sebab kebanyakan sekarang semua dah pergi kepada lagu ketuhanan, tapi unsur nasyid tu dah kurang. Jadi kita keluarkan lagu-lagu taranumnya, bayatinya, hijaznya kan. Baru kita dapat mendekati ke depan. Maknanya semua ni pada mengaji ni dah tahulah lagu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ingat lagunya. Ini memang kori. Tuhan antarabangsa. Antarabangsa. Ya. Itu yang saya tegak berumah tu. Alhamdulillah. Tadi macam effortless. Kalau kita nak dengar secara sikit lagi. Boleh? Silakan. Boleh. Cikgu dah kata boleh dah. Cikgu dah kata silakan. Ya Allah ya. Jadi go. Ya Allah. Ya Allah. Ya syukran. Ya Allah. Syukran. Ya Allah. Puas. Wow. Secara langsung depan mata. Kalau anda berada di studio sekarang ini, pastinya anda akan rasakan aura tu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya sebab kalian secara peribadi memang mengikuti Cikgu Siti Hajar kan. Bagaimana perasaannya bila dapat bekerja bersama, duduk sepentas. Nama yang besar juga sebenarnya. Macam anak dengan mak je, tak ada apa. Tak apa Cikgu, kita nak dengar mereka yang cakap. Bagaimana perasaannya? Macam saya pengalaman tilawah ni, kita memang ada didedahkan dengan tok-tok guru yang mahir dalam bidang suara khususnya. Dan bila saya mengenali Cikgu Siti Hajar, kita tahulah beliau pakar dalam bidang suara. Jadi saya nak mendapatkan ilmu beliau sebab ilmu ni sangat luas. Betul. Jadi kemahiran beliau ni boleh dipraktikkan juga dalam bidang taranum Al-Quran. Disebutkan makhraj huruf semua tu, pernafasan, semua diajarlah. Semua. Di belakang tu music video. Ini di Putrajaya. Ni Ustazah ni ya. Di sekolah cikgu bukan dia penceramah. Oh, penceramah bebas. Ini dilakukan di Putrajaya lah. Macam mana bila buat penggambaran kan kena macam kan kita bukan menyanyi je. Kena penghayatan begitu-begitu. Kita tanya yang paling muda. Tanya yang paling muda ni. Masa syuting tudung berapa kali buat tu? Masa tu memang agak macam kalang kabut tapi okey, so far okey, saya ikut kakak-kakak saya dah biasa. Saya memang orang biasa dan saya tak tahu apa, saya ikut akak-akak saya untuk tunjuk ajar saya. Memang macam adik-adik betul lah. Adik dia buat saya. Ada yang dah berkahwin, dah ada anak kat sini? Semua dah. Okey. Bagaimana agaknya membahagikan masa kerana perlu latihan, fokus dan juga fokus kat keluarga pun perlu. Jadi bagaimana membahagikan masa tu? Seperti saya, suami saya seorang anggota tentera. Jadi masa saya banyak sendirilah sebab dia menghabiskan untuk negara kan. Masa untuk negara. Jadi saya kadang praktis lah macam ayah saya selalu ni lah mentor lah. Kalau saya nyanyi tak sedap ke dia akan komen ni. Juri yang pertama. Jadi bila saya dapat ilmu daripada cikgu, lagilah saya sukalah. Alhamdulillah kan. Maksudnya vokal yang cara yang betul lah. Selama ni saya nyanyi sendiri depan ayah pun okey lah. Macam tu saja. Semua memang duduk di kawasan sini, sekitar sini sekarang dari dekat Sabah. sinilah. Macam saya sendiri, saya masih belajar lagi. Dekat UiTM, Shah Alam. So dalam masa yang sama saya pun dah berkahwin. So memang
memang masa nak bagikan masa tu memang kena betul-betul lah. Ada masa yang kita boleh buat ikut komitmen apa yang program yang kita ada yang masa kita tak boleh follow. So memang kena pandai bahagikan masa. Itu orang kata pengorbanan. Tapi satu yang saya rasa paling penting adalah saya rasa bila saya kenal Cikgu Siti and then ilmu yang dia dapat mula-mula sekali kita jumpa pun kita dah dapat satu kelas belajar vokal. So macam wow, okey. Terus bagi. Ya, betul. Baik. Takut tak jumpa lagi. Terima kasih kita nak ucapkan. Alhamdulillah. Khadijah, aku ni semua. Nanti sampaikan salam pada Ustazah yang tak datang tu. Dapat hadir. Baik. Dan kita harapkan juga kepada anda. Esok jangan lupa bersama dengan kami lagi. Betul. Tajuknya impak kepada industri umrah dan haji. Musim haji sekarang kan. Jadi kita nak melihat juga apa keberkesanan ataupun impak ketika musim PKP ni. Dan malam ni sangat menarik. Malam ni soal rakyat juga. Dipastikan anda jangan ketinggalan peluang ini untuk kita orang kata melihat analisis yang lebih dalam lagi berkenaan dengan kes bekas Perdana Menteri kita bersama dengan pengacara rakan tugas kita Ali Iskandar. Pastikan anda juga jangan lupa jaga SOP, jaga penjarakan sosial. Baik. Jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Silakan persembahan terakhir dari Al-Hadijah. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyi Ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyi Ummi wa ala alihi wa sahbihi